si alim yang jahat, orang alim yang jahat yang tidak amanah mengajarkan orang. Ya, alim yang jahat tu sama ada dia belajar ilmu tetapi dia tak mengajarkan orang, alim jahat. Orang alim yang jahat ajar ilmu tetapi ajar ilmu tapi dia pusing-pusingkan. Boleh, takkan tak boleh. Kita hidup dalam zaman apa, kita hidup negeri apa. Dia menyesuaikan pula hukum Allah Ta'ala. Bukan disesuaikan orang dengan hukum Allah, disesuaikan hukum Allah dengan orang. Allah. Alim yang jahat pulanya. Bahkan dia berilmu, dia ajarkan orang tapi dia tidak amalkan. Dia buat yang sebaliknya. Itu semua alim-alim yang jahat. Alim yang jahat juga. Dia ada ilmu, dia tak nak mengajarkan orang. Dia tak nak mengajarkan orang. Alim yang jahat juga. Dia ada ilmu walaupun dia amalkan dan dia ajarkan orang tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana biar orang puji, biar orang sebut. Allah berlindung sama Allah Ta'ala. Tak boleh tidak. Orang alim yang sedemikian akan dimasukkan dalam api neraka lebih cepat daripada orang-orang penyembah berhala. Kenapa sedemikian? Orang sembah berhala dah tentu kafir. Orang sembah berhala. Jadi bermakna apa tahu? Orang alim sedemikian, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala, dibuat satu kesalahan besar yang boleh mengakibatkan dia mati dalam su'ul khatimah. Kalau mati su'ul khatimah, kafir tak? Kafir lah. Kalau kafir. Jadi sekarang kalau dia sampai su'ul khatimah, dia kafir, ini pun kafir. Penyembah berhala. Tapi dia pasal dah sembah Allah, dia tahu hukum Allah. Yang ni tak tahu hukum Allah Ta'ala, lain ceritanya. Sekarang satu kafir. Tapi satu kafir yang berdosa besar. Membuat kesalahan besar. Iaitu apa? Dia manipulatekan hukum Allah Ta'ala. Sedangkan penyembah berhala pula memang tentang Allah Ta'ala. Dia pula mengajak orang sembah Allah, mengajak orang, tetapi semua dengan hukum yang dari obahkannya. Na'udzubillah, tu ulama su'. Manalah tidak Nabi kita SAW mengatakan, aku lebih takut pada kamu daripada aku takuti akan Dajjal. Kenapa? Ulama-ulama itu siapa ya Rasulullah? Ulama-ulama su', ulama-ulama jahat. Mereka lah yang prepare, yang siapkan umat untuk jadi pengikut Dajjal. Dajjal ni belum keluar. Sekarang dah banyak orang ikut PL kedajalan. Degilnya, ingkarnya, hukum Allah Ta'ala buat suka-suka hati dia. Siapa yang ajar? Ulama su'. Na'udzubillah min dzalik. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin si alim yang jahat ini akan mati. Namun dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan serta kesesatan yang dibuat oleh orang-orang yang mengikutnya terus ditanggungnya. Lalu dia akan disiksa di dalam kuburnya kerana semua itu. Na'udzubillah ya. Kau ajar satu orang bikin benda bukan-bukan, selagi masih ada orang mengamalkannya, selagi itu kita masih dapat dosanya. Dan kalau kita masih hidup, kerana kalau kita dah mati, kita dapat siksanya. Allah. Allah. Di dalam kubur, tahu-tahu malaikat siksa dia atas dosa menipu, dosa main judi umpamanya. Malaikat, aku dah tak buat lagi dosa, kenapa masih masuk lagi dosa masih pada aku dan aku disiksa lantaran dosa itu? Kau dah tak buat lagi dosanya, tetapi kau ada dosa jariah. Orang yang kau ajar tu sedang main judi, orang yang kau ajar tu sedang minum arak. Allah, maka sekarang kau tanggung dosanya, kau tanggung siksanya. Kau tanggung siksanya. Semua dosa-dosa yang berlaku sesudah matinya akan datang menimpanya lantaran perbuatan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya di sepanjang masa yang tiada akhirnya. Na'udzubillah ya. Orang yang ajar ajaran sesat tu bimbang ya. Orang yang ajar ajaran bukan-bukan ya, macam segala pahaman-pahaman yang tidak-tidak, yang wahabi-wahabi ni semua mengajar orang supaya tak cinta Rasul, mengentikan alim ulama, mentertawakan ulama, memperlekehkan orang-orang mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They make fun of all this semuanya tu, na'udzubillah. Dan orang sejiwa dengan dia pun sama-sama ketawa, sama-sama tambah, sama-sama berdosa nanti. Ustaz yang ajar tu pun nanti, na'udzubillah min dzalik, dekat yaumil akhir nanti, mati saja dia nampak apa dia punya kesan amalan dia. Berlindung sama Allah Ta'ala, janganlah jadi dalam apa, jangan dapat dengan apa pemikiran yang sebegitu, barang dijauhkan Allah Ta'ala. Berlindung jangan dari Allah Ta'ala, jangan sampai gelap hati begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Menipu umat. Dah dia pemalas, dah dia tak nak buat amal ke apa. Dia bilang ini setakat apa Nabi buat, tak ikut pun tak apa, tak berdosa. Ataupun ini Nabi buat dan Nabi buat tak semuanya kita boleh ikut. Tak, Nabi kan manusia biasa. Dengan dipandang Nabi manusia biasa, dipandang Nabi macam kita tau. Jadi setengah perbuatan Nabi ibadat, setengah perbuatan Nabi itu tak payah ikut pun tak apa. Nabi punya perbuatan tak ada setengah-setengahnya. Semuanya adalah ibadat. Semuanya adalah ibadat. Every single moment, every single second, nama Sayyidina Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Maka every single moment, every single second, Nabi buat, Nabi tak buat, itu merupakan ajaran bagi kita dan kita kena patuh dan kita kena ikut. Tak boleh choice, no choice, nak pilih, tak pilih. Tidak. Kau pilih, kau dapat pahala. Kau tak pilih, kau rugi. Sama ada rugi berdosa ataupun rugi tak dapat pahala saja. Tapi rugi tetap rugi. Dan setiap apa yang Nabi buat semua itu adalah menjadi hukum. Sekarang ada orang bilang, tak semua perbuatan Nabi. Bermakna kau bilang Nabi part time.
Certain time kau boleh ikut dia, certain time tak payah ikut dia. Ketika kau tak ikut dia, kau ikut siapa? Na'udzubillah min zalik, ya. Manakala ulama yang jahat seperti ini, kiranya dia telah sedar dari kelalaiannya dan mengaku kesalahannya, dan barangkali dia ingin bertaubat daripada kesalahannya itu, ada kalanya tidak sempat dia bertaubat dan sukar untuk bertaubat dari dosa-dosanya itu. Sebagaimana berita yang sampai kepada kami, iaitu bahawasanya ada setengah ulama kaum Bani Israel yang pernah menyeru kepada jalan yang sesat. Lalu dengan tiba-tiba dia sedar dari kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya. Dia langsung ingin bertaubat dari kesesatannya itu. Maka dia pun pergi kepada Nabi zamannya dan memberitahu tentang kehendaknya untuk bertaubat itu, supaya nabinya itu dapat mensyafaatkannya kepada Tuhan, supaya mahu menerima taubatnya itu. Lalu Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi itu dengan firman-Nya, kalau semua dosa-dosa yang dibuatnya itu antara aku dengan dirinya, nescaya dapat aku mengampuninya. Tetapi bagaimana pula dengan para hamba-Ku yang telah disesatkannya dan menjadikannya sampai berdosa, lalu memasuki neraka, yakni mereka yang mengikut dan yang membuat dosa-dosa itu disebabkan ajarannya. Na'udzubillah. Ini ulama Bani Israel ya. Dia jumpa Nabi dia, bermakna dia berani tau. Ulama-ulama memang zaman dia memang masih ada Nabi. Dia berani tukar kitab, dia berani menyesatkan orang sedangkan Nabi dan Rasul masih ada. Allah, macam sekarang lah. Macam sekarang ya. Ulama-ulama berani mengatakan orang ini bid'ah, ini tak boleh, sedangkan ulama salih masih ada. Wali-wali masih ada. Sama tak statusnya ya? Sama. Kemudian dia ada rasa insaf. Dia rasa insaf, dia jumpa Nabi pada zaman dia. Tolong syafaatkan aku. Doakan biar Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Allah Ta'ala mewahyukan. Ini wahyunya. Sekarang kita wahyu dah tak turun lagi. Maka segala apa yang ada sekarang ni jadi pembacaan kita. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi itu, kalau setakat dosa dia aku ampunkan dengan mudah. Tapi bagaimana lantaran dia hamba-hamba aku masuk api neraka itu, kena hanya dengan dosa-dosa dengan orang tak? Hanya dengan orang tak? Boleh dilepas masuk syurga ke kalau dia ada menanggung dosa dengan orang lain? Kalau dia menanggung dosa dengan orang lain saja dia tak boleh masuk syurga, ini kan pula dia menyebabkan orang lain masuk neraka, dia boleh masuk syurga kah? Dia boleh buat orang dalam kubur tak ada amal, orang ikut cakap dia semua kosong pahalanya. Tolong nak, bapak haus dalam kubur, dah 3 bulan mati belum minum setitik air. Tolong nak, bapak lapar. Pasal dulu bapak tak amal. Kenapalah bapak ikut cakap pulan bilang ini bid'ah, itu bid'ah. Bapak tak amal sampai dalam kubur. Bapak pun bodoh lah nak. Bapak bodoh, memang bodoh. Habis kau tak tahu, kau tobat saja, ya Allah ampunkan dosa aku masuk syurga. Habis orang tu macam mana dalam kubur? Orang tu kena siksa, orang tu kelaparan, orang tu tak ada, itu semua tu tak dituntut kau nanti. Maha adil Allah Subhanahu Wa Taala, kau tak lepas, will never let you go. Lantaran kau ini orang kena siksa lantaran apa semua, kau tobat dosa kau, kan dia macam mana? Kalau dia dah mati macam mana? Kalau dia masih hidup, kau boleh juga jumpa sama dia, saudara yang saya ajarkan awak tu semua tu mengarut. Semuanya merepek ya. Semuanya merepek. Sekarang saya tobat, saya tarik balik. Itu pun kalau orang tu nak tobat. Yang ada orang bilang, tak adalah ustaz. Ustaz ni sekarang dah kena sihir lah. Banyak tahu guru-guru yang ajar bukan ni. Dia tobat ya, dia tobat kemudian dia bilang murid dia bilang apa? Dia dah kena sihir. Dia dah kena sihir dengan ahli puak-puak kuburion. Kalau bilang kita ni kuburion tu, kurang ajar mulutnya, kita tampar saja. Ini dah kena sihir tu. Sebab itu sekarang cakap gitu. Tak apalah ustaz teruskanlah, kita nak buat amalan kita sendirilah. Macam mana tu? Kalau kau dah mati lagi macam mana? Betul ustaz-ustaz yang kali gini ya. Na'udzubillah ya. Kau cari ustaz yang original sudahlah. Kau cari ustaz orang yang ustaz yang tak pernah jadi Wahabi, ustaz yang tak pernah jadi begitu, clear. Sebab ustaz na'udzubillah pernah satu masa dah tentu kau ambil belajar dengan ustaz yang dulu mu'allab tau, masuk Islam. Bila masuk Islam dah clear. Tapi kalau ustaz-ustaz yang gini ni susahlah. Sampai bila-bila pun mukanya belangnya masih nampak. Dah tobat, dah bikin maulid besar-besar pun, tengok mukanya masih nampak belangnya lagi. Masih nampak lagi dia punya bau-bau dia punya menyesatkan orang, dia menyesatkan orang tu. Masih terbau lagi. Walau dia tobat sekalipun, baguslah dia tobat, alhamdulillah. Tapi kerana masih di luar sana, masih ada anak-anak muridnya mengajarkan ilmunya. Walaupun dia tak bilang lah, aku dah tak ngaku kau murid lagi. Sekarang, dulu, yang menjadikan aku begini siapa? Menjadikan aku sampai kuat pegangan ini, yang bukakan pintu syaitan, masukkan dalam diri aku sehingga aku berpegang dengan pahamanmu tu siapa? Kalau bukan kau. Sekarang macam mana kau nak lepas tangan? Tak boleh lepas tangan. Tak boleh lepas tangan mereka itu semua. Na'udzubillah akan dituntut. Jadi Nabi Bani Israel,
diwahyukan oleh Allah Ta'ala, setakat dosa dia mudah Allah Ta'ala ampunkan. Bagaimana dosa hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah disesatkan? Akan masuk neraka lantaran dia. Boleh dia orang masuk neraka, dia masuk syurga? Dan dia menjadi penyebabnya? Maha adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ada berita yang sampai kepadaku bahawasanya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam firman-Nya, "Wahai Daud, jangan sekali-kali engkau memohon sesuatu kepadaku mengenai orang-orang seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia, maka yang demikian itu akan menghalangimu daripada jalanku. Mereka itu adalah lanon yang menyekat jalan bagi para hambaku." Allah. Nabi Daud diwarning oleh Allah Ta'ala, kau jangan mintakan ampun, mintakan syafaat bagi orang-orang yang sudah menyelewengkan hamba-hamba aku. Engkau nanti terjauh daripada aku. Na'udzubillah min zalik. Murkanya Allah Ta'ala kalau kita mintakan mereka saja. Sebab itu ya, minta maaf banyak-banyak ya tuan-tuan ya. Ini musim-musim maulid ya. Kan berkat, rahmat, dapat pahala. Datang dapat pahala, dapat rahmat macam-macam. We cannot bring our friend of this ideology tu. Walaupun nak suruh dia tobat ya, kerana dengan niat nak suruh dia tobat ke, tak boleh tahu. They don't deserve it. Kadang-kadang macam nak ajakkan ada kawan-kawan kita yang fahaman gini, masuklah sini, joinlah sini. Tak boleh tahu. They don't deserve. They don't deserve all this. Kau samalah ni, kau nak mintakan syafaat untuk mereka, kau nakkan mereka dapat rahmat Allah Ta'ala, kau terjauh daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Macam mana saya jawab? Paling tidak engkau mengiyakan dia. Paling tidak engkau dah mencintai dia. Paling tidak engkau cuba nak masukkan dia dalam rahmat Allah Ta'ala kan luas. Yes, kena masuk Islam dulu balik semula. Orang ini kalau kau nak ajak dia pergi maulid, kau tak boleh. Saudara, sudahlah dengan pahaman awak. Mari kita pergi tahlil, mari kita pergi maulid. Cannot bring them. Allah Ta'ala tak izin. Macam Nabi Daud. Nanti kita terjauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Don't bring them, don't invite them dalam majlis kita. Walaupun dengan niat nak mereka berubah. Nak mereka berubah, suruh mereka taubat dulu. Sebab mereka bukan hanya anti maulid tau. Mereka punya dalam akidah dia tu Tuhan macam-macam sifat yang tidak dipasangkan. Nabi Muhammad macam-macam dicelakan. Umpat. Nabi Muhammad pun umpat. Tak ada cerita lain kalau nak sebut mesti mak Nabi kafir, bapak Nabi kafir, mak Nabi kafir. Atau Nabi bersembah berhala. Apa ni kau cakap bukan ni? Apa ni? Kalau betul pun seorang tu anak dia perompak ke, anak dia apa pun, dah masuk solat khabar sekalipun, dah jatuh mahkamah, kau asyik sebut aja betul, bagus tak? Ni Rasulullah tau. Dan pulaknya memang cakap kau tu tak betul. Mak bapak Nabi atau moyang Nabi, kalaupun adalah, kalau ada khilaf lah mengatakan mak bapak Nabi itu macam mana sekalipun, sebetulnya tak ada khilaf. Memang mak bapak Nabi semuanya mukmin belaka sampai ke Nabi Adam AS. Kalau ada khilaf pun, kenapa kau tak boleh pilih khilaf yang baik? Kenapa kau tak nak ikut ulama yang mengatakan mak bapak Nabi suci dan pure? Asyik kutuk. Mak bapak engkau aku kutuk boleh ke? Kau tak terima pula. Bukan main, this is my father, this is my mother. Nabi punya mak bapak engkau kutuk macam-macam semuanya gitu. Bagus ke orang ini? Membuat orang semua tu jadi pandang serong kepada Nabi. Tak ada lain tajuk dia. Macam situ semua tu nak menghinakan Rasulullah tau. Nak menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik ya. Kalau seorang lah ahli keluarganya masuk jail kerana merompak ke makan dadah pun dah sabit sekalipun, kita boleh umpat ke? Kita sebut sekali, anak dia makan dadah, anak dia masuk jail, anak dia merompak. Boleh tak? Yang dah sabit pun kau tak usah sebut ya. Sebab menjejas memang betul anak dia jahat, tapi kau menjejas ibunya tak? Kau menjejas adik-beradiknya tak? Kalau bapaknya kau menjejas anaknya tak? Ini Rasulullah tau. Ini Rasulullah. Jaga sikit cermat. Macam mana tu nak lepaskan? So all these people, we cannot invite them to majlis maulid tau. Cannot invite them to majlis-majlis ini semua. Dia kena taubat dulu. Dia kena betulkan Tuhan tu siapa. Allah. Tuhan tu siapa? Tiada sekutu baginya. Tuhan tu siapa? Sifat sempurna. Tuhan tu siapa? Tidak ada sifat makhluk. Tuhan tu siapa? Maha agung, maha besar, maha kaya. Nabi Muhammad tu siapa? Rasul Allah. Khairul anam. Nabi Muhammad tu siapa? Insan maksum. Nabi Muhammad tu siapa? Insan mulia. Insan mulia. Insan mulia, semulia-mulia makhluk, sampai sekarang masih mulia. Nabi Muhammad tu siapa? Kasih kepada umatnya. Dia kena betulkan dulu, dan pahaman yang dulu semua dia kena buang balik semula. Syahadat, masuk Islam balik semula, maknanya betulkan balik akidahnya, ikrar balik dengan Allah, baru dia welcome masuk maulid Nabi SAW, masuk apa semua tu. Dia kena taubat dulu syaratnya. Na'udzubillah min zalik ya. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh senang-senang begitu saja.
Nak boleh lokeknya, bukan kita lokek. Allah tak izin. Allah tak izin, ya. Allah Ta'ala tak izin. Cannot. Diorang kalau dengar kita cakap begini, kau tak payah invite lah, aku memang tak ingin nak datang. Kau punya perkataan tak ingin nak datang tu adalah sanction daripada Allah Ta'ala. Ada sekatan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan orang lain Allah Ta'ala perintah, falyafrahu, bergembiralah kamu. Dan Allah Ta'ala letakkan gembira, happy. Kau punya bilang, kena suruh kita datang. Kita memang tak nak datang. Kau punya perkataan, kita pun memang tak nak datang. Itulah merupakan azab daripada Allah Ta'ala. Kau diletakkan blockage dalam hatimu, sehingga hatimu keras, hatimu berdinding, kau tak mau datang. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Barang dijauhkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah, selisihkan Allah Ta'ala. Peliharakan anak cucu kita, ahli keluarga kita, daripada ikut pahaman-pahaman yang menyeleweng gini. Suatu cerita tauladan. Pernah ceritakan bahawa sekumpulan keldai liar yang suka menyodok-nyodok bangkai mengadu kepada Tuhan dari hal busuknya bangkai mayat-mayat orang kafir. Maka disuruhkan kepada mereka bahawa perutnya para ulama su adalah lebih busuk daripada apa yang kamu cium sekarang. Keldai pun komplain tau. Siapa suruh kau sodok? Sodok bangkai. Memang dia suka. Keldai lepas tu kotor, dia tak boleh makan. Dia sodok-sodok bangkai. Sodok bangkai. Tapi dia komplain. Mayat orang kafir busuklah ya Allah. Mayat orang Islam tak begitu busuk sangat. Mayat orang kafir busuknya. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada keldai, ulama su lebih busuk daripada orang kafir punya bangkai. Na'udzubillah min zalik, ya. Busuk sekali. Busuk. Sekarang ni yang mengganggu kita buat maulid, yang mengatakan kita tak boleh baca Yasin apa semua tu. Yasin kan ayat Quran. Kau bilang tak boleh baca. Na'udzubillah. Aku mau tanya, lu Islam kah, lu kafir kah? Kalau lu Islam, apa pasal lu cakap itu macam? Setakat ini majlis-majlis kita semua, yang halang kita, orang Islam kau orang kafir. Ada orang kafir bilang tak, jangan maulid, jangan apa semua tak. Mereka tak ada cakap apa sekalipun. Kok dia yang cakap lebih-lebih gitu? Mana kata busuknya lebih pada orang kafir? Mana tak busuknya lebih pada orang kafir? Sekarang kita bikin ada pada orang kafir tak ada cakap tak? Tak ada cakap kan? Tapi mereka yang cakap, mereka yang menentang. Dan mereka menarik orang keluar daripada majlis-majlis baik, pahaman-pahaman baik, supaya mengikut pahaman yang tidak-tidak. Dan mereka puas hati. Lebih busuk pada bangkit orang kafir. Kenapa cakap dengan pakai lugua? Sebab dia bukan macam orang yang kita boleh cakap awak saya. Ana inti jauh sekali. Tapi mereka kalau bilang kita ikut hadis sahih, mana kita salah? Hadis engkau sahih tapi amalan kau tidak sahih. Kenapa pengambilan kau tidak betul? Mula-mula pengambilan kau terhadap hadis itu, niat kau tak betul. Niat kau untuk membidas orang-orang buat ibadat. Maka kau pakai itu hadis sahih. Dan pengamalan kau, penerapan kau terhadap hadis itu pun salah. Hadis kau memang sahih, tapi amalan kau tidak saleh. Amalan kau tidak saleh, ya. Ulama kita, semua hadisnya sahih. Dan pengambilannya pun sahih. Dan amalannya pun saleh. Itu bezanya ulama kita dengan mereka. Na'udzubillah min zalik. Jangan kau terpedaya. Mereka bilang, kami cakap mana hadis sahih. Kami sahih. Tapi kau tak ada pemahaman tentang hadis sahih. Sebab kau tak ambil daripada ulama-ulama. Berkata pada salaf rahimahullah ta'ala, salah seorang kamu akan melihat kepada pengawal kerajaan. Lalu dia akan berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari orang yang semacamnya. Padahal ulama su adalah lebih jahat keadaannya daripada mereka sekalian. Ataupun katanya seperti itu. Pegawai kerajaan yang zalim-zalim lah, ya. Penguat kuasa pemerintah yang zalim-zalim. Kan orang takut nanti tangkapkan orang. Minta rasuah. Tangkapkan orang. Masukkan orang jail. Kan susah kan. Jadi orang mengelakkan dia. Ulama maksud lebih dahsyat pada itu. Tangkapkan orang. Masukkan neraka. Tangkapkan orang. Jauhkan daripada Rasulullah. Na'udzubillah min zalik, ya. Berlindung. Dalam bicara Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, ketika ia mengatakan tentang ulama su pada pengakhir bicaranya, kata Sayyidina Ali, mereka itulah orang-orang yang jahat, musuh-musuh Tuhan, yang bersifat belas kasihan. Tuhan belas kasihan tapi dia menjauhkan orang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebabnya mereka menjadi jahat semacam itu kerana mereka telah memutarbelitkan perkara agama. Lalu mereka pun tertungkus dan terjerumus, di mana salah seorang mereka boleh menjadi da'i atau pemimpin ke jalan Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak berbuat begitu, malah mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain.
mereka menyeru orang dan memimpinnya ke jalan syaitan. Actually they can be ulama tau, because they know Quran. Tidak sedikit pada mereka hafal Quran. Dan mereka tahu hadis sahih-sahih lagi. Boleh jadi orang baik tak? Mereka tahu cakap Arab lagi, mereka baca kitab lagi. Mereka biasa belajar di Timur Tengah lagi. Boleh jadi orang alim tak? Boleh ajak orang ke jalan Allah Ta'ala tak? Tapi dia manipulate, dia jahat, bahkan dia khianat. Dengan segala yang Allah Ta'ala beri sama dia, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Sepatutnya dia jadi orang baik dan dia ajak orang menjadi baik. Dia gunakan itu untuk mengajak orang jadi jahat, jauh daripada agama Allah Ta'ala, membenci ulama, membenci amalan orang salihin semua itu. Sayyidina Ali bilang, sejahat-jahat orang, orang macam itu ya, memutarbelitkan agama. Actually they can be alim. Kita pun susah nak jadi alim. Kita pun tak hafal hadis macam mereka. Kita pun tak bijak semacam mereka. Patutnya mereka boleh jadi wali tau actually level mereka tu. Kalau mereka tekun-tekun ya. Tetapi sebaliknya mereka gunakan ilmu yang mereka ada tu untuk mengganggu orang Islam, untuk mengganggu ibadat orang Islam, untuk menyelewengkan orang Islam. Betulkah mereka itu? Tak betul langsung. Tak betul langsung mereka itu ya. Na'udzubillah, memimpinnya ke jalan syaitan manusia. Jahat tak? Sepatutnya boleh jadi orang alim. Dah tentu kalau tidak ada ilmu langsung tak boleh jadi orang alim, tak boleh guide orang. Tak boleh guide orang. Dia boleh guide orang tetapi dia guide orang kepada jalan yang salah.